Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bika. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Kata musannif rahimahullah taala, wal maqalatu tsaniyatu 'asyara. Baca bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu 'asyara an ba'dil hukama'i salasatu asya'a tufrijul wusasa zikrullahi ta'ala wa liqa'ul awliya'ihi wa kalamul hukama. Syukur itu Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia, belah ihsan dia. Masih panjangkan umur kita, alhamdulillah. Syukur itu dengan makna wajib kita sedar, ya Allah lah beri anugerah pada kita boleh kita hidup, alhamdulillah. Dan wajib kita syukur dengan makna menggunakan nikmat hidup ni pada tempatnya disuruh, alhamdulillah. Limpah kurnia belah ihsan dia bagi kita boleh dalam keadaan taat, jauhkan kita daripada maksiat, alhamdulillah. Limpah kurnia dia beri kita kesihatan, kelapangan masa, keupayaan, keseronokan, kehalubaan untuk nak belajar terus, nak memahami perjalanan agama supaya boleh mencapai redha dia dan akhirat esok dalam keadaan mendapat restu dia, redha dia bersama dengan siapa-siapa yang diredainya. Amin ya rabbal alamin. Kita nak sambung ni masih dalam bab 33, itulah kata dia maqalatus tsaniyatu 'asyara. Al maqalatus tsaniyatu 'asyara, perkataan yang ke-12. Perkataan ni kata dia an ba'dil hukama, sebahagian daripada para hukama. Hukama dimaksud sini adalah ay atibba'il qulub, doktor rohani, doktor hati, ahli-ahli rawatan hati, doktor hati lah, pakar hati, spesialis hati. Dia kata salah satu asya'a tufrijul ghusas. Ghusas ni bi dhammil ghain ay tukshiful ghumumah. Kata dia ada 3 perkara boleh membukakan kesusahan. Apa makna susah ni? Iaitu susah hati, benda yang menyebabkan berlaku gundah gelana, resah hati. Jadi Profesor bab hati sanubari ni dia kata 3 perkara ni boleh hilangkan segala keresahan. Yang itulah bahasa mudah dia. Apa dia yang pertama? Zikrullah ta'ala. Pertama, ingat Allah. Ya. Jadi maksud ingat Allah Ta'ala tu kena faham. Kita mengaji lalu nak upgrade sini ya. Kita kadang ambil faham sesuatu nas tu, ambil faham bodoh. Nauzubillah. Itu jangan tak jadi apa kat kita tu. Maksud zikrullah ni, asal mana zikir tu, ingat Allah. Maksudnya kita kenal Allah, faham Allah, sebut Allah, tahu Allah ni siapa, kedudukan dia siapa. Takkan benda nak susah hati lagi pasal kau tak kenal lagi siapa Allah. Ikut bahasa macam tu lah. Saya ngaji ada guru buat misal untuk faham kedudukan, kalau kita sebut zikrullah tu boleh tenang hati. Ada orang macam mana nak tenang hati zikrullah? Kau tak kenal dia, satu kau sebut kau tak tenang hati. Kalau kenal,
Tenang hati. Katalah kita ada pakcik kita kaya. Pakcik kita ni pegawai khas Perdana Menteri. Kalau ada bantuan susah-susah, kita sebut yang nama dia. Dia kata, apa kau nak? Macam tu ya. Katalah kita duk susah ni, kita dah hilang punca dah nak cari bantuan. Tiba-tiba ada orang bagi tahu kat kita, bukan pakcik kau ada. Pakcik kita macam mana? Siapa ni? Pegawai khas Perdana Menteri. Kalau ada kesusahan macam mana? Dia tanya, berapa kau nak? Baru kita ingat. Pakcik kau ke ada? Berseri tak muka? Kenapa? Kenapa? Ingat? Apa tu? Ingat dia? Kenal? Apa? Kenal apa? Sebut je. Lupa lah kat dia. Susah hati tak? Susah hati tak? Siapa tak susah hati? Zikir pakcik dia. Pasal zikir pakcik dia. Dia kenal pakcik dia siapa? Dia tahu pakcik dia siapa? Saya buat tu buat misal lah kan. Tak susah hati apa? Pakcik ada. Betul kan? Tapi tak susah hati kan? Sekali sebut pada dah. Siapa? Nah, pakcik ada. Nah, boleh? Faham? Itu. Cuma kita tak faham kat Allah Ta'ala macam tu. Itu masalah dia. Yang kita zikir-zikir tak tenang hati, lagi zikir lagi susah hati. Tambah bagi zikir, 1000 kali zikir sehari. 1000 lah. Susah hati aku kena zikir 1000 kali. Kena zikir 1000 kali susah hati. Allah, tak habis lagi zikir, susah hati tu. Susah hati zikir. Zikir susah hati. Orang zikir senang hati. Zikir hilang segala gundah gelana. Lagi zikir lagi seronok, lagi zikir lagi puas hati, lagi zikir lagi tenang hati, lagi zikir lagi tak ada apa-apa risau. Siapa? Lah, kau tak tahu ke kau ingat siapa? Siapa yang kau nak sebut tu? Jadi kalau kita faham tu, siapa yang zikir tak tenang ni, dia masalah apa? Agak-agak nak sebut apa? Siapa yang zikir ke Allah, disebut Allah, dia tak dapat juga hilangkan kerusakan hati dia. Apa masalah dia? Bagi ayat sikit. Kuat sikit. Dia tak kenal. Jadi buat apa? Belajarlah bagi kenal. Nak belajar apa bagi kenal? Belajar tauhid. Belajar akidah. Nak kenal apa? Kenal Allah ni ada sifat uluhiyah, ada sifat ketuhanan, dia ilah. Kenalilah makna uluhiyah itu ke Allah Ta'ala. Dalam bab zat, dalam bab sifat, dalam bab perbuatan, dalam bab milik. Empat bab ni faham betul-betul Allah. Tak susah apa? Yang Quran sebut apa? Siapa-siapa yang memang duduk kedudukan ni, khasnya para awliya Allah yang memang ni yakin sungguh, kenal sungguh siapa Allah Ta'ala, bila dapat dia faham akidah yang betul Allah Ta'ala ni apa? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Nabi Adam AS waktu dia turun pun, Nabi Adam lagi hebat daripada awliya. Pasal dia Nabi, Rasul kan? Dia turun je ke muka bumi, walaupun dia ada kesusahan nak cari tempat tinggal apa, disebabkan pengorbanan dia, makam Bakhuldi turun ke dunia untuk dengan sebab dia, daripada keturunan dia nanti lahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun terpaksa cucuk tanam pakaian surga tak boleh pakai, istilahnya bersusah payahlah duduk dunia, tak macam dalam syurga relax yang tak gaduh buat kerja apa boleh dapat nikmat. Tapi pasal nak dapatkan, dia adalah punca menyebabkan lahirnya makhluk yang seabdal-abdal yang Allah Ta'ala nak zahirkan atas muka bumi nanti, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jasad dia. Maka dia makan Bakhuldi turun, susah tak nak masak, buat rumah, buat kemah, susah tak? Nak jaga anak bini, ini ada yang daging, ada yang kelahi, ada yang tak ikut perintah Allah Ta'ala, ada yang musuh, ada bunuh satu sama lain, gini. Tapi Nabi Adam kata apa? Famanit taba'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Siapa ikut hidayat aku, petunjuk yang macam mana aku bawa ni, Allah Ta'ala perintahkan aku, fala khawfun alaihim wala hum yahzanun, dia takkan ada takut dan takkan ada duka cita. Semua Nabi, Rasul, para awliya, orang yang arif dengan Allah Ta'ala, semua macam ni pada jalan ni. Jadi kita pun nak dapat macam tu lah. Kenal lah Allah. Dah kenal dengan ilmu, nak dapat dengan yakin pula. Maksudnya dah dapat dengan ilmu, dah kenal, sampai belajar bab-bab akidah, lepas tu nak bagi rasa pula dengan hati. Nak boleh kenal dengan hati perasaan, lepas tu
nak boleh lihat, nak boleh pandang, betul, nak boleh sampai apa nak sebut apa, ghaib. Terlalu hebat rasa ke Allah Ta'ala ni, tak ada apa nak risau apa dah. Sebut Allah ni, hasbi Allah, cukup, Allah is enough for me. Amin ya rabbal alamin. Mudah Allah Ta'ala bagi kita hakikat dapat zikrullah tu kan. Dan macam mana pun nak dapat ni macam mana? Nisbah belajar satu, dah belajar, macam mana nak bagi masuk dalam hati? Dia kena riadah, wajib riadah. Bahkan kata ulama hampir mustahil. Tolak apa selain daripada bab nisbah Allah nak bagi, tu lain hal lah. Tapi atas faktor adat walibnya, tanpa riadah mustahil dapat. Mustahil dapat. Satu riadah lah banyak. Macam orang belajar silat, tengok filmnya kungfu, dua silat dia tak pernah berlatih pun, tak pernah tumbuk pun, tak pernah tarik tangan tak pernah pun. Kau tengoklah cerita kungfu 10 tahun pun tak pernah riadah, tak libat. Yang turut bahasanya, itu patut adat. Sama zikrullah. Kau tak pernah faham, tak pernah hadirkan hati, tak pernah zikir, tak pernah untuk setiap hari ni cuba bagi dalam hati tu hadir yang apa yang ada kat kita ni adalah semua ya Allah Ta'ala kurniakan pada kita. Walaupun kita dah tak ada keupayaan berfikir, ambil perkataan tu, hadir yang dia dalam hati, mesti boleh dapatnya, insya-Allah. Jadi kata ulama, 3 perkara ni boleh menghilangkan apa saja kesusahan. Apa dia? Zikrullah. Allah kan dia. Ya. Cuma nak mantap yakin lah, Allah kan dia. Baik. Dan zikrullah yang dikata ni, zikrullah macam mana? La ilaha illallah ke? Subhanallah ke? Alhamdulillah ke? Allah Allah ke? Ada bab kita dah belajar. Hu ke? Ah ke? Kan? Saja ke? Tu dia kata zikrullah mana? Bi ayyi sighatin kanat, dengan mana-mana sirah adalah ia. Macam mana pun yang kita selalu dengar, afdalul zikir la ilaha illallah. Subhanallah boleh? Boleh. Apa saja yang menyebabkan kita sedar, realize ke Allah Ta'ala. Allah. Faham pula zalika bi anna Allah maula allazina amanu. Allah adalah pembantu kita orang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu. Orang ada iman ni, orang ada hubungan Allah Ta'ala, Allah penolong kita. Cuma beginilah, kalau kita nak harapkan Allah Ta'ala tolong, tapi kita pun belum beri pertolongan. Apa yang buat bahasanya? Kita pun belum tolong agama Allah. Kita pun belum lawan nafsu untuk nafsu ni pergi ke Allah Ta'ala, jinak ke Allah Ta'ala. Bila pertolongan nak sampai? Itulah bahasanya. Jadi masalah dia bukan masalah ke Allah Ta'ala tak bagi bantuan. Masalah dia, masalah kita yang belum dekat dengan Tuhan. Itu kot bahasanya. Dengar sekali dia sebut. Masalah dia bukan masalah Allah tak bagi bantuan, tapi masalahnya kita yang tak pernah dekat dengan Tuhan. Tak pernah ada nak zikir, hati hadir, tak pernah betul-betul nak rasa tawajuh, nak beradab, nak zikir, membesarkan dia, ta'zimkan dia. Kita tak pernah buat benda tu. Mana nak dapat? Mana kita nak rasa lega sebut Allah Ta'ala? Kalau kita buat contoh pakcik dia, kalau kita ada pakcik kita tu, menteri khas Perdana Menteri, sebut je bantuan, dia bagi punya kan. Kita pakcik pun tak nak jumpa, pakcik pun tak bisa kenal kita. Padahal dia pakcik kita. Agak-agak kita sebut pakcik lega tak? Boleh tak? Boleh faham saya sebut apa? Pakcik kita tu menteri khas Perdana Menteri. Kau minta je bantuan apa? Sebut je berapa angka, semua dia bagi. Tapi pakcik itu tak pernah kenal dengan kita, dan kita pun tak pernah usaha buat hubungan dengan dia dan kenalkan dia, aku ni anak menakan kau, kau tu pakcik aku. Agak-agak sebut nama pakcik tu lega tak? Pasal apa? Dia tak kenal kita. Dan kita tak, masalah dia bukan masalah dia tak kenal kita, masalah dia kita tak kenal dengan diri kita kat dia. Jadi saya buat contoh untuk perhubungan makhluk. Allah, dia nak bagi boleh je, tapi ada syarat untuk dia nak bagi bantuan dengan kita. Pasal semua jaminan dalam Quran, Allah nak bagi bantu orang mukmin ni, semua syarat dia tolong agama Allah Ta'ala. Masyhur kita dengar itulah ayat tu, intan surullaha yansurkum, intan surdinallah. Kalau kau tolong agama Allah Ta'ala, yansurkum, pasti Allah Ta'ala bantuan, beri bantuan dengan kamu. Bantuan apa? Harta, benda, semangat, iman, yakin, tawakal. Dia bagi redha.
jauhkan maksiat, kendak taat, junjung perintah. Semua bab-bab yang boleh membangunkan agama Allah Ta'ala bagi. Syarat dia satu je, tolong agama dia. Macam mana tolong? Tolong minat beragama. Antara tolong diri kita. Apa dia? Kenal Allah, zikrullah, baca Quran, taat. Jauhkan benda-benda yang lalai yang ni. InsyaAllah Allah Ta'ala buka satu. Kemudahan. InsyaAllah. Jadi antara benda boleh hilangkan kesusahan ni, zikrullah. Mana-mana sirah tak apa. Subhanallah boleh, Alhamdulillah boleh, Allahu Akbar boleh, Allah saja pun boleh. Ataupun Rabbi Allah, Rabbun Allah. Sebut je mana-mana sirah. Cuma dengan sebutan tu kita kenal siapa, akan ada perasaan pasrah, rasa lega, pasal baru teringat ke dia, ada tempat nak rojok, ada tempat bersandar, ada tempat bertaut, ada tempat berpegang. Hatta kalau ikut kaedah ulama sebut, hatta kita punya akidah Allah Ta'ala lemah sekali pun, pegang je, wajib pegang. Yakinlah saya yakin-yakinnya memang dia beri. Cuma bab belajar beri ni, ada awal-awal kita dah belajar, beri bukan semestinya apa yang kita nak, tapi dia pasti beri apa yang dia nak beri. Yang tu kena faham. Yang tu yang kalau orang tak faham, tak kira tadi aku minta lama dah tak ada makbul pun. Kau tak faham ni makbul macam mana? Okey, siap. Baik, macam mana contoh zikrullah ni? Ka'an yaqula katsiran la ilaha illallah. Seperti bahawa dia banyak mengucapkan. Nisbah ucapan ni lah, sebut mulut ini je. Nisbah ucap mulut macam ni lah. Cuma kalau tak faham, memang sebut kalimah ni sejuta kali pun. Kalau tengok berbanding dengan orang yang faham dan kenal Tuhan, disebut sekali. Bahkan sebut Allah ya, Allah. Siap. Siapa Allah? Mesti ghaniyun amma siwahu, mesti fakirun ilahi kullu ma adahu. Sebut Allah ya, siap. Lega. Apa pun tak ada masalah. Tak ada takut apa lah. Pasal apa? Mereka ni tenang dengan sebut Allah. Sebut Allah, lega. Pasal apa? Lah, kau tak tahu siapa belakang aku. Macam tu kot bahasa dia. Kau nak sebut bahasa belakang ni. Kau tak kenal kan siapa belakang aku? Aku tak takut langsung Satu saya tengok, saya guru-guru yang saya pernah jumpa kan, guru-guru, tutup guru pada ulama, yang mereka ni memang yakin sungguh Allah Ta'ala. Kalau ada benda tak betul tu, dia walaupun kena tua bongkok, kita tengok tak larat. Bila benda yang hak ni, dia tengok ada orang langgar ataupun benda batil yang dimasyurkan, bangun terus. Walaupun kita tengok badan tak larat ke tuan ni. Dia bukan pandang masalah larat dia, tapi dia pandang siapa di belakang dia. Siapa dengan dia nak tegak agama Allah tu, siapa bantu dia. Walaupun dia tak pernah panggil orang lain untuk bantu, dia yakin bahawasanya Allah akan hantar pembantu. Itu yang kalau tak ada di kalangan manusia, di kalangan malaikat orang taklah hantar. Satu kaedah kita belajar dalam konteks kita duduk belajar ni apa? Nak belajar iman, belajar mana? Belajar yakin ke Allah Ta'ala. Bantuan pun paling besar, tambah bantuan ada benda yang kita tak terfikir pun nak ambil benda makhluk, minta ke Allah Ta'ala. Buat syarat secukupnya, bangun malam, sembahyang, doa, minta. Maksud apa? Allah bagi dengan kita punya. Misbah dia nak bagi macam mana? Dia boleh bagi apa dia nak bagi. Dia boleh bagi apa nak bagi. Cuma kau minta lah apa yang kau nak minta. Adakanlah hubungan dengan siapa kau patutnya hubungan. Itu yakinlah pada dia, yakin saya yakin-yakinnya dengan tu ada hubungan kau. Baru hati itu hidup. Baru kalau sebut rasa lega, siapa? Lega tu bukan lega dengan harta benda, tapi lega dengan kenal siapa di belakang kita, siapa yang jamin kita. Apa jamin kita? Kalau bab dunia pun, kalau kita perhati ada orang yang kalau sebut bab jamin, kalau ada bab authority, syarikat besar yang authority menjamin, untuk dia masa lega. Contoh ASB dijamin oleh siapa? ASB tak tahu? ASB dijamin oleh siapa? Tak tahu dia orang ni. KWSP, tabung KWSP dijamin oleh siapa? Kerajaan, betul? Tak tahu ke? Dia orang ni apa? Budak-budak padat lah yang tak erti kerajaan-kerajaan ni. Silap juga pergi tanya dia orang. Cerak lah. Saya duduk pelik, ingat ke semua orang tahu lah tu. Yang aku yang tahu. Budak-budak ni tak erti apa. Han tak tahu KWSP apa, tak tahu. Tak tahu apa, padat lah dia. KWSP ni dijamin oleh kerajaan. Jadi kalau apa-apa pun KWSP macam mana? Kerajaan jamin.
Nampak? Clear siapa? Jamin kerjaan. Bila jamin kerjaan tak susah hati Ini bukan kerajaan dunia, bukan kerajaan Malaysia. Allah yang Malikul Muluk, yang pemilik segala kerajaan. Takkan tak jamin. Nak tu. Label kita punya akidah tu yang orang kafir pun dia takut dengan orang mukmin macam ni Orang mukmin macam kita nak bercara ni. Orang mukmin yang ada akidah dengan Allah Taala. Yang duk zikrullah ni. Duk zikrullah dengan arif siapa Allah Taala ni. Dia faham uluhiyah tu ke Allah Taala tu. Kan? Orang kafir takut ni. Orang munafik pun takut ni. Kenapa? Buat ni kalau doa, kalau katalah macam mana dia minta tu jadi, dia minta lagi kau cirit lah lagi. Tengok. Dia minta ya Allah kau lumpuh lah orang ni, lumpuh lah. Tengok. Allah Taala bagi jadi kat dia tu. Apa? Laluan Allah Taala nak bagi jadi satu tu melalui mulut dia. Kadang dengan niat dia saja padan dah. La haula. Baik, jadi antaranya zikrullah. Nisbah sebut. Nak mengajar juga apa? Bukan zikrullah tu sekadar dalam hati, ingat ke Allah, sedar ke Allah. Tapi bahasa yang sama atas jalan syariat. Kau sebutlah ungkapan-ungkapan untuk menzahirkan apa dalam hati tu. Sebagai siqah dengan Allah Ta'ala. Istilahnya, percaya dengan Allah Ta'ala, yakin dengan Allah Ta'ala. Sabit dengan Allah Ta'ala. Maksudnya tak ada bergoyang langsung. Pegangan dengan Allah Ta'ala. Sebut dengan mulut. Dalam hati suku. Pasal kita diajar bersyariat dua belah. I'tiqad dengan hati masih yang sama, syahadah. Macam beriman pun, iman dengan Allah Taala tak cukup. Nanti asyhadu alla ilaha illallah. Ini prinsip kita. Satu mesti betul dua-dua perjalanan. Zahir betul, batin betul. Batin betul, zahir betul. Mesti. Kalau zahir dah betul macam kita lah ni, alhamdulillah. Kena ngaji ilmu batin pula. Macam mana nak hidupkan hati? Kalau hati dah hidup pula dengan syariat kau langgar pula, konon hati dah baik tak? Tu jadi zindik terus. Terkeluar daripada ajaran Islam. Islam tak pernah ajar hati baik, lepas tu zahir biar tunggang langgang. Keluar daripada ajaran Islam kalau menafikan syariat. Dengar bapak tu. Jadi antaranya sebut la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Satu. Itu contoh zikrullah. Itu je ke? Banyak. Macam mana pun takat kita tahu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh zalimin, la haula wala quwata illa billah. Padan dah tu sebenarnya. Nak banyak-banyak pun ulang pun kadang ulang nama sifat yang berbeza je. Kan? Tapi asalnya zikrullah macam mana? Kau kenal dasar kau dengan sebab tu boleh ada kelegaan diri. Pasal apa? Pasal tahu siapa jami dia. Bahasa tutup guru ulama dia sebut. Hadir hati tu siapa jami dia. Satu yakin. Kalau kita tak faham, tak perasan, tak yakin, tak kenal siapa jamin, dalam majlis tak berat semangat keluar je habis, runtuh habis. Pasal kita tak faham. Kita tak kenal. Kita tak tahu siapa yang kita nak sebut tu. Baik. Jadi antaranya sebut la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Kalau tengok la ilaha illallah, itulah ayat penawar dia kat situ lah. Dia kalau kita faham la ilaha illallah macam mana? Sebut tu penawar. Kenapa? Lama mustaqni an kulli ma siwa. Makhluk semua berhajat ke dia. Allah pun ada hajat. Dia apa susah minta ke Allah, Allah bagi semua. Macam mana dia nak bagi bukan kerja kita. Jangan campur urusan yang bukan urusan kita. Jangan campur urusan apa yang bukan urusan kita. Tu. Satu saya duk ngaji, kalau tutup guru yang jenis-jenis faham betul macam mana akidah ni, kalau nak perang ke apa katalah, dia bukan gaduh kan. Dia tak gaduh simpan nasi apa. Pasal apa? Allah Ta'ala yang akan mengaturkan segala-galanya apa? Yakinnya Allah Ta'ala, dia takkan sia-siakan siapa yang memang betul-betul tegakkan agama dia. Dia ajar tu, ajar akidah dulu. Baik, jadi antara benda yang boleh menyebabkan hilangnya duka cita ni, zikir, lagi apa? Au bil munajat, ataupun dengan munajat. Apa dia munajat ni? Bercakap-cakap, bersembang-sembang dengan Allah Ta'ala. Asal makna munajat ni berbisik-bisik, itu asal lah.
Apa bahasa lain nak sebut munajat ni? Munajat ni bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala. Siapa bercakap? Kita lah bercakap. Allah bercakap apa, kita bukan boleh dengar. Sekarang kita bukan Nabi Musa dapat keupayaan macam tu. Akhirat esok limpah kurnia Allah Ta'ala dia bagi. Macam mana Nabi Musa Allah Ta'ala bagi kat dunia. Itu munajat yang dimaksud ni macam mana? Munajat. Cuma munajat ni bahasa Arab. Kita memang dah pakai. Kita tak faham maksud munajat tu. Baik. Ustaz. Antara makna munajat ni berbisik-bisik, berdialog, bercakap-cakap, berkata-kata. Apa lagi bahasa? Bersembang-sembang dengan Allah Ta'ala. Soal, reti ke nak bersembang dengan Allah Ta'ala? Nak bersembang je. Bersembang dengan mengaku fakir diri, bahasa pendek dia kan. Bersembang dengan iktiraf, rasa kehambaan diri dan fakir ilallah. Itu cara munajat. Ya Allah, kau ilah aku. Saya pun tak pernah susun bahasa-bahasa saya ni. Kita pun bukan rajin munajat macam mana. Lalu zikir tutup guru bagi je lah. Kalau ulama-ulama kita memang ada kadang-kadang buku-buku dia orang khas, dia orang tulis apa munajat dia dengan Allah Ta'ala. Apa yang dia duk kata-kata, dia duk sebut, duk puji Allah Ta'ala, dia rasa kehinaan diri. Apa yang dia duk berbalas-balas untuk menunjukkan. Di situ dia menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala, menyatakan, menzahirkan, menyebutkan. Apa lagi memperzahirkan rasa kefakiran dan kepercayaan diri pada Allah Ta'ala dengan tak terhingganya, sehingga merasakan diri terlalu kerdil, terlalu dhaif, terlalu halus, terlalu kecil. Pasal Allah nak cakap apa lagi sampai tak terkata-kata dengan perkataan macam apa? Allah dia amat tahu aku zahir batin. Aku nak tahu apa? Aku nak cakap apa lagi? Dia orang punya faham tu sampai munajat dia tak ada munajat, melainkan munajat tu hanya semata-mata puji di atas apa yang Allah Ta'ala anugerahi. Puji Allah Ta'ala. Kalau bahasa kita sampai puji dan puja dia Allah Ta'ala. Tu munajat. Munajat nak isi tu. Tak pandai lagi lah kita. Siapa pandai munajat? Bukan zikir munajat tu. Nak zikir munajat tu boleh je kan. Zikir munajat macam mana? Zikir munajat tau. Macam mana? Fasubhana man. Itu kan? Tak tahu. Untuk orang nak kata zikir munajat tu kan. Mereka tak bisa dengar ke? Dengan perak je ni macam apa? Macam tu kan? Zikir munajat tu kan? Tak tahu. Betul? Betul? Tak tahu? Tak tahu. Tahu zikir munajat? Rasanya di luar sana sebut zikir munajat tu Jom kita zikir munajat. Mula-mula macam apa? Tubna ilallah. Itu munajat? Itu Itu kepala dia. Tubna ilallah. Ramai-ramai ikut. Wa raja'na wa nadimna ala ma fa'alna. Itu nyanyi lah. Kalau saya kadang saya pengang kat, saya bodoh orang tak faham apa benda munajat tu. Ajarlah faham ketuhanan tu. Macam menyanyi kat gereja ya. Tak saya yang mulut. Kata mulut saya jahat sikit. Nanti tubna ila Allah. Apa benda tu? Kau buat apa tu? Bagi faham apa yang kita sebut tu sebenarnya nak rasakan rasa fakir diri, hajat diri, rasa mengaku banyak salah. Minta supaya Allah Ta'ala beri kita keampunan. Kita ni mengaku apa-apa kurang kita dan mengaku mengiktiraf siapa Allah Ta'ala. Satu, kalau tak ambil munajat orang pun, kita punya munajat. Apa dia? Kita dah belajar tauhid. Macam mana nak cakap, nak bercakap-cakap, bersembang-sembang dengan Allah Ta'ala, dengan apa yang kita dah faham dengan Allah Ta'ala ni, dengan apa yang kita nak minta, apa yang kita nak serah, apa yang kita nak harap, apa yang kita nak berdoa ke dia, apa yang kita ada hubungan dengan dia, kita cakap dengan dia. Ulama-ulama dulu, dia buat sendiri Mana yang terasa hati, mana yang dia akan rasa, situ ada sentuhan hati, ada sentimen kejiwaan pada dia. Sebut Allah macam ni, ya Allah, kau, engkau, aku macam ni, kau, aku, dhaif, aku lemah, aku tak boleh, aku tak daya, aku banyak maksiat, kau. Lega? Siapa? Boleh lepas tension? Jadi antaranya zikrullah, antaranya munajat. Satu ada orang kadang dia tak tahu, dia nak lepas tension macam mana?
telefon orang ni, aku nak cerita kat hang sikit, tak ada orang aku nak cerita. Geram sangat ni. Dia kena telefon orang cerita apa, orang nak release tension. Kau release tension dengan Allah ha. Ya Allah. Apa sebutlah. Apa dah? Aku ni doa terlalu banyak ujian. Aku tak tahu ujian apa ya Allah. Contohlah kan. Tapi kau jadikanlah aku orang yang sabar. Sabar pun aku tak tahu nak sabar ke mana. Tapi kau campakkanlah kesabaran pada aku. Bagilah aku boleh terima apa yang berlaku ni. Semau-maunya tanpa aku pertikaikan apa yang berlaku. Bagilah aku tabah menerima ni. Biarkan aku menangis sebaldi air mata sekalipun. Tapi aku tetap yakin bahawasanya ini ada hikmah dan rahsia di sebaliknya. Cakap lah. Apa kita punya akidah dengan Allah Ta'ala. Itu doa dan munajat tu menunjukkan setara mana kita kenal Allah Ta'ala, hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Cuma kita lah bab-bab macam ni belajar, tak pernah faham, tak pernah tauhid, tak pernah belajar. Nak munajat pun dia mana ngerti nak munajat ni. Tu yang habis-habis hafal ke lah. Zikir munajat. Sehari habis-habis nasyid je lah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nyanyi tu kan. Allah, 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 ya Allah. Allah, ya Allah. Ni tu kan. Lalu dia majlis dia orang macam tu kan. Sorry saya sebut sikit, saya bukan nak kata apa-apa. Majlis selalunya tu. Jadi kena ramai-ramai tu zikir-zikir lah. Barulah nak nangis. Allah, ya Allah. Allah, ya Allah. Allah, ya Allah. Allah, ya Allah. Allah, Allah. Tapi apa benda yang sebenarnya kau buat? Jadi kalau hanya jadi macam satu bercara, nyanyi, nasyid aja, maksudnya kau tak faham, kau belajar tauhid, kau belajar macam mana? Sikitlah bahasa saya kasar sikitlah tu kan. Nak faham munajat tu. Antara munajat ni, minta. Siapa? Kalau habis kita tak erti, kalau kita sebut dengan la ilaha illallah tu dengan mana qadiyal hajat, ya qadiyal hajat. Ya Allah, engkau tak hajat apa kat aku? Aku ni hajat macam-macam. Hajat aku satu je ya Allah. Kau bagi aku boleh tenang ingat engkau, boleh aku serah diri, yakin engkau ni ilah. Aku ni tak ada apa melainkan engkau yang buat segala dan tentu atas aku, itulah aku. Aku minta macam-macam pun engkau lagi tahu hal aku. Cakap. Sejauh mana kita punya akidah kita, yakin kita dengan Allah Ta'ala tu. Cakap. Kadang-kadang tak pandai, tu yang ngaji lama sikit lah. Macam mana pun, nak sebut apa? Nak cerita tentang munajat tu. Munajat tu, dia menzahirkan sebenarnya hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Engkau dengan Allah Ta'ala tu ke mana? Satu doa pun. Kita doa apa je? Doa hafal. Saya pun hafal je doa. Belakang-belakang ni ada doa sendiri kan. Kita hafal. Doa pun yang hafal ada doa memang bagus pun. Cuma kita doa hafal je lah. Makna pun tak faham. Orang tu kata kita punya tahap pembelajaran, kefahaman dalam bab akidah, nak ambil perjalanan bab ketuhanan ni, kalau perhatilah kan, terlalu dhaif lah. Ingat saya sebut. Terlalu dhaif. Melainkan bila kita jumpa buku dengan arwah, jumpa guru yang memang ajar kita faham dengan kita betul-betul perjalanan agama ni, walaupun kita tak pernah hafal doa, kita tahu kita nak doa apa. Dan walaupun kita tak pernah diajar untuk meminta-minta, kita tahu macam mana nak meminta-minta. Walaupun kita ni tak pernah susun hafal apa-apa doa, munajat apa, tapi kita tahu kita nak munajat dengan Allah Ta'ala, nak munajat macam mana. InsyaAllah. Baik, contoh dia bagi ni macam mana? Ka'inyakulah. Seperti satu orang ni dia kata apa? Ya mughitha kulli malhufin nadahu wa ya mujiba kulli muttarrin da'ahu wa ya halimu ala kulli dhi hafwatin asahu wa ya qa'iman bil kifayati liman asarahu ala dunyahu as'alukal wusula ila ma la asla ilaihi illa bima'unatika wa daf'a ma la atiqu daf'ahu illa biquwwatik wa as'aluka khiyarata fiha ataupun khiyarata fiha afiyatan wa afiyatan fiha khiyaratan birahmatika ya arhamar rahimin. Itu nak baca pula tu banyak hal kita kan nak munajat ni.
Tu kata banyaknya kita ni jauh lagi lah. Nak baca munajat orang pun terhege-hege. Nak ambil faham apa dia munajat pun kita tak pandai. Macam mana pun tengok terjemah dia. Ini contoh munajat memang lah para ulama, para awliya kita macam ni lah. Dia kata, wahai yang menolong setiap orang yang menyesal, yang menyerunya. Wahai yang menolong, maksudnya wahai Allah, maksudnya ya Allah, Engkau lah yang boleh menolong siapa-siapa yang dia menyesal. Malhuf, setiap orang yang menyesal, yang menyerunya. Dia menyesal maksudnya dia menyesal. Apa yang sebut bahasa? Dia dah patah hati daripada apa kesalahan dia buat. Dia dah menyesal lah kan. Apa bahasa menyesal ni? Allah. Menyesal lah. Apa bahasa menyesal lain? Sedap sikit. Bukan kecewa. Menyesal. Insaf. Dia insaf dah. Nak cari bahasa supaya sedap je. Dia insaf. Bila dah insaf, bila minta ke Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala dia akan beri bantuan siapa yang insaf. Allah bagi punya. Syarat ni menyesal, insaf. Dan wahai yang menjawab setiap orang yang terdesak, yang berdoa kepadanya. Jadi yang ni ungkapan-ungkapan doa yang dah hafal ni dia dah bagi, saya bantu kau baca ialah kan. Dia kata, wahai Allah Ta'ala, wahai Tuhan yang dia pasti akan menjawab, maksudnya dia akan memperkenankan setiap orang yang terdesak. Orang yang terdesak, orang yang memang tak ada tempat nak minta lain melainkan minta ke Allah Ta'ala. Allah pasti akan memperkenankan setiap orang yang dalam keadaan terdesak. Sebab bila orang terdesak ni, apatah lagi bila dia terdesak, dia memang minta pada Allah Ta'ala. Maksudnya dia memang minta sungguh-sungguh ke Allah Ta'ala tanpa ada belah bagi. Satu Allah Ta'ala bagi. Boleh faham saya cakap apa? Kalau kita tak terdesak lalu kita tak minta ke Allah Ta'ala betul-betul, kita minta je mana? Ada perantara lagi. Dah susah betul-betul, tak ada jalan dah. Ya Allah, tu baru minta betul. Allah SWT dia akan berkenan ni bila kita minta betul-betul dan tak ada hati kita pertolongan minta daripada selain pada Allah Ta'ala, melainkan minta pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pasti berkenan apa yang kita minta. Betul? Satu kita kena tak cerdik, saya ngaji kena entam je buat ni apa dia. Kita dah minta puas dengan makhluk, last kali tak ada apa dah nak minta ke Allah. Hujung mau minta ke Allah Ta'ala. Dah penat dah. Penat minta ke makhluk tak dapat, lepas tu last macam mana? Baru minta ke Allah Ta'ala. Ngah, bodoh ke. Maksud apa? Maksud apa? Pergi penat minta ke makhluk lagi, sedangkan makhluk bukan boleh bagi mudarat manfaat akidah. Patutnya macam mana? Awal-awal dah minta ke Allah Ta'ala, tak gaduh minta ke makhluk. Kaedah ulama kita ajar macam tu. Dia kata apa? La tas'alan bunayya Adam hajatan wa salil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Kamu jangan minta kepada anak Adam satu pun hajat dan keperluan kamu. Wa salil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Kamu mintalah pada Allah Taala yang pintu dia buka kita untuk kita minta pada dia, tak pernah ditutup. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah Taala dia akan murka kalau kita tak minta pada dia. Wa bunayya Adam hina yus'alu yaghdabu. Sebaliknya anak Adam kalau kita minta dia akan marah. Allah lagi kita minta lagi dia suka. Kita tak minta ke Allah, dan minta ke makhluk. Kan tak apa cerdik kita ni. Dan kita minta pun ke Allah bila dah habis tak ada jalan dah. Minta ke makhluk baru minta ke Allah. Allah silapnya perjalanan kita. Patutnya macam mana? Awal-awal minta ke Allah Taala dah. Bahkan makhluk tak pandang pun. Minta dengan Allah Ta'ala, kita akan lihat satu-satu Allah Ta'ala bagi bantuan melalui makhluk. Kadang ada bantuan yang dibagi bakal kawan kita, bagi ikut musuh kita dah bagi dapat bantuan. Kadang-kadang dia bagi bantuan yang kita tak pernah sangka-sangka bantuan main kot ni. Satu bab macam ni penting dalam bab ketuhanan. Ketuhanan macam mana? Hati dan perasaan, yakin kita tu. Dengan siapa kita nak minta, dengan siapa kita nak serah tu. Pelajaran ni lah kalau kita perhati dalam masyarakat. Bab nak boleh munajat, nak mohon, faham kepada Allah Ta'ala, nak minta sesungguhnya, yakin, kita pegang teguh maksudnya Allah ialah ilah, yang makhluk ialah makhluk takkan boleh bagi mudarat, manfaat sama sekali dengan zat dia. Allah, zat Allah, diri Allah lah beri mudarat dan manfaat.
Dia saja lah, tak ada siapa sekutu kongsi. Patutnya yakin seyakin-yakinnya dalam hati. Tapi bab-bab ni kita lemah sangat pelajaran. Mana tak lemah tak nak belajar. Tu. Kalau belajar pun belajar mana? Sekolah kebangsaan mana nak ada. Ngaji sekolah Arab pun tak nak jumpa. Saya bertuah alhamdulillah jumpa Tok Guru. Jumpa Tok Guru yang betul-betul original Tok Guru ni, dia ajar kita habis. Tak ada orang yang jumpa kita yang berajar kita itu. Saya pergi semua Tok Guru pondok. Tok Guru pondok sampai pergi India apa pondok India apa pergi pasal itu. Sama prinsip dia. Sama prinsip. Allah Akbar. Lagi apa munajat dia? Yang ni kita baca jelah munajat dia. Dan wahai yang lemah lembut atas setiap orang yang tergelincir. Maksudnya wahai Allah, engkau ni kalau aku buat silap pun kau bukan terus seksa aku. Mujurlah ya Allah, kau tak seksa aku walaupun aku gelincir banyak. Dan yang menderhakanya, dan banyak derhaka padamu, tapi engkau tak pernah lembut masuk lemah lembut ni, kau tak segera balas seksa kat aku. Lagi, dan wahai yang mengadakan kecukupan bagi orang yang memilih di atas dunianya. Kalau aku tak cukup, engkau lah yang sempurnakan ya Allah. Minta macam tu. Aku memohon darimu akan sampai kepada apa yang aku tak sampai kepadanya, melainkan dengan pertolonganmu. Baru nak minta. Jadi kenal Allah Ta'ala siapa, gunakan ayat dengan kita kenal Allah Ta'ala tu, merayu-rayu minta pada dia. Mendengar umpama perkataan macam ni. Dan tertolak apa yang tidak mampu untuk aku menolaknya, melainkan dengan kekuatanmu. Yang ni yang kita kena belajar faham akidah ni. Bila faham akidah, kita boleh susun tu. Kita punya ayat tu sendiri dengan Allah Ta'ala. Macam mana pun hafal kata ulama' tu pun baguslah satu hal. Tapi khasnya kita atas prinsip belajar ni, nak belajar apa? Belajar nak faham siapa Allah Ta'ala, siapa makhluk. Dengan itu kita boleh interaksi dengan Allah Ta'ala, boleh bercakap sendiri. Apa yang sepatutnya kita bercakap dengan Allah Ta'ala untuk meminta-minta, khasnya atas kita bicara ni, dengan sebab tu hilang segala duka cita. Tambah pula kita memang boleh mengadu. Orang lain tak mau dengar mengadu kita. Itu paling best sekali. Ngadu lah Allah Ta'ala. Yang ni mengadu kat Facebook. Ada status, malang menimpa lagi nasibku, bersabar sajalah, padamu ku pasrahkan. Tapi duk cerita kat makhluk. Alamak, leceh. Duk padamu aku pasrah, tapi rasa macam pasrah kat Facebook. Boleh faham saya cakap apa? Tak payahlah update status, tutup Facebook, akaun Facebook tak apa. Itu bukan. Tak dah, saya silap tu hukum mengadu-ngadu ke makhluk. Bahkan ada hukum menunjuk-nunjuk pula pada makhluk, aku ni ada hubungan dengan Tuhan. Tek kucing. Kena temerang itu bahasa dia tek kucing keluar. Kena tipu gitu Nanya itu bodoh nampak macam takwa. Dan aku mohon kebaikan yang selamat kepadaku, dan selamat yang ada kebaikan padanya dengan rahmatmu, wahai Tuhan yang berkasih lagi segala berkasih. Kita tengok munajat dia pun susah nak karang untuk ayat kan. Kadang ayat dia itulah kan. Tapi nak faham apa? Senang je prinsip nak boleh munajat ni apa? Engkau kenal siapa Allah, kau kenal siapa engkau. Bahasa saya selalu sebut apa? Allah, zat, sifat, af'al, asar, bab milik. Bab zat, aku kosong, 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 kosong. Zat, aku kosong, aku tak ada. Sifat, aku naqis. Bab kuah, la kuah, bab milik, la milik. Macam mana? Engkau minta lah dengan Allah Ta'ala dengan keadaan engkau macam tu. Kosong, 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 kosong. Allah full, 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 full. Penuh. Zat dia. Apa ya? Apa ni? Zat dia. Satu ya, wahdah dia pula tu macam tu, tak ada hal lain lah. Zat dia, sifat dia, perbuatan dia, milik dia. Minta lah. Minta dengan macam mana muka kau nak buat minta takkan ya Allah, bagi RM100 kat aku. Takkan muka tak malu bodoh itu. Jadi kena ada pengalaman mengaji kitab apalah juga kan, untuk macam mana pun orang yang dah ada hati sanubari, dah faham kedudukan ilahi, macam mana kedudukan Allah tu macam mana. Yang tu yang kadang kita tak payah hajar kecakupan. Bila dia faham perjalanan bertuanan, dia boleh berjalan sendiri untuk dia nak meminta-minta, berdoa, mengharap, kataan, kata-kata. Susunlah. Dengan orang pun kadang-kadang pandai susun kata-kata yang baik-baik.
pandai mengolah kata-kata yang indah untuk berbicara dan bercakap-cakap, tambah bersurat-surat, bermesej-mesej, berapa lagi chatting, bahasa pun cantik-cantik murni dengan Tuhan, dengan tak boleh. Sikitlah bahasa-bahasa macam tu kan. Jadi pertama untuk hilangkan duka cita apa? Zikrullah. Jadi zikir Allah macam mana? Memang hati hadir dengan Allah Ta'ala. Kenal siapa Allah Ta'ala. Bahkan kenal tu minta-minta pula dia. Meminta-minta, merayu-rayu, menajak-najak, puji dan puja dia. Meminta-minta pada dia. Merayu-rayu, merambu-rambu, macam tu kot bahasa. Menangis. Lagi yang kedua, boleh menyebabkan hilang duka cita, waliqa'u awliyaihi. Rasanya tak ada alilam. Kalau ada awliyaihi, ada domain, tak boleh buat alilam. Waliqa'u awliyaihi. Kalau tak ada ihi tu, ni ada nya. Kalau ada nya tu tak ada alilam. Kalau hi belakang tak ada, waliqa'ul awliya. Seterusnya kata dia ialah bertemu dengan para wali. Wali ni wali di kalangan ulama, wali di kalangan awliya. Tu dia kata wali daripada ulama dan wali yang soleh, minat ulama is-salihin. Wali di kalangan ulama maksudnya dia bukan saja ilmuwan tapi takwa. Itu baru wali di kalangan ulama. Kadang-kadang ada ulama tapi jahat. Ulama Wahabi ada juga kan. Itu bukan awliya. Ulama awliya ni ulama yang ma'rifatullah. Orang panggil ulama awliya. Kalau takat ilmuwan aja tak jadi. Dia mesti ulama as-salihin. Ulama as-salihin. Ulama as-salihin. Aulia minat ulama. Kenapa kita jumpa ulama aulia ni? Kita jumpa dia dengan cakap-cakap dia, lega kita. Memang jahat. Tambah dia pakar dalam bab tuhanan. Kita masuk ke dalam tauhid dia, habis hilang semua salah. Iya, dengar saya sebut. Para aulia ni kalau kita kenal dia, kita masuk dalam majlis dia, apa masalah kita hilang semua. Tambah dia cerita bab Tuhan, kita faham. Oh, hari ni dengan bab Tuhan, hari ni terus clear. Habis semua masalah berkusut 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun dulu. Dengar kuliah tauhid daripada aulia sekali je. Dengar habis, lega habis. Yang tak tahu satu, ramai kita jumpa orang-orang yang bila berjumpa para aulia, semua anak murid aulia jadi aulia juga. Siapa? Cara dia ajar kita tu, sentuhan hati dia. Dan berapa arifnya dia dengan ilahi tu. Keadaan yang ada dia hubungan dengan Allah Ta'ala tu menyebabkan terkesan hati kita macam mana hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Sikit dengan bahasa ini. Kalau kita jumpa orang yang macam ni, kita tengok dia pun dah cukup lah untuk menyebabkan hati kita boleh hidup dan boleh zikir. Kok kita tak bisa jumpa lah orang macam tu. Itu yang dia kata, berjumpa orang macam ni, Allah. Temu, tengok dia, tenang. Tenang. Seterusnya, wa kalamul hukama. Seterusnya adalah kata-kata daripada para hukama, para bijak pandai. Hukama ni mesti hukama Islam. Ada hukama paling best sepanjang sejarah saya pernah jumpa mengaji kitab ni. Perkataan terbaik ialah perkataan di kalangan ulama-ulama sufiin, ulama sufi. Itlaq ulama bila disebut kata ulama sufi ni, ulama sufi yang alal haq lah, yang batil sembah Yang mana ulama yang di atas jalan benar. Contoh kita katalah kitab, kalau ni sebab kitab, baca kitab Minhajul Abidin, baca kitab Hikam Ibn Atha'illah As-Sakandari. Tu antara kitab-kitab masyhur lah kan. Label kita nak baca banyak-banyak pun kadang kita pun bukan rajin nak pergi baca, nak mengaji. Saya pun mengaji pun kat banyak mana pun. Antara mengaji itulah Minhajul Abidin, Hikam, Muraqi Ubudiyah, Hidayatul Hidayah. Tak banyak pun. Ujang Ulumuddin beli kitab, telaah ada, mengaji tak. Malaysia mana ada orang baca Ujang Ulumuddin? Mungkin ada lah, kita tak cuba kan. Baca pun kadang baca Harumi, lain. Tapi untuk guru kita, saya lah pengalaman ngaji, kalau kita tak tahu, kita jauhi pada orang bagi hati apa tu, common sangat lah. Tapi ni sebab kita belajar, jumpa kalam-kalam ulama, hukama ni, baca kitab-kitab demo macam mana? Best. Kadang kita tengok tu, macam mana dia boleh faham macam ni, yang halusnya faham dia. Kita belum lagi. Apatah lagi kitab tu macam Minhajul Abidin, dia ajar kita macam mana nak jadi abid betul-betul. Sampai aqwatil hamdi wa syukri.
Apa saja datang kat kita, semua syukur. Bala pun syukur, nikmat pun syukur, hidup pun syukur, mati pun syukur. Tak pernah dalam keadaan nak protes apa yang Allah Ta'ala beri. Kalau kita jumpa orang macam ni, memang kata dia, segala kesusahan hati semua akan hilang, insya Allah. Jadi itulah jumpa dia, apa perkataan dia. Jadi punca hilang tu apa? Satu, kalau zikrullah tambah faham. Hukama, ulama, as-salihin, awliya apa? Sama juga masalah faham. Jumpa kat dia duduk majlis, disebut perkataan ni, kita faham. Habis hilang semua masalah. Insya-Allah. Baik, seterusnya wal maqalatu salisatu asyara Anil Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu. Situ dulu. Ada soalan? Saya banyak syarah akidah dari sudut nak kenal Allah Ta'ala, apa Allah Ta'ala, nak munajat, macam mana nak munajat, fahamam akidah kita ke Allah Ta'ala, apa yang sepatutnya faham dalam akaid, betul tak ukap perkataan pula. Betul, kalau tak kerti, ambil je kata ulama, baca, hafal, sebut, dan baca balik, ulang dengan perkataan kita sendiri. Kalau nak munajat, buat sendiri macam tu lah. Kalau nak baca juga zikir munajat tu, baca habis lah. Bukan nak larang kan. Itu je tahap kita pun. Tubna ilallah. Jalan. Kalau itu pun dah cukup dah untuk boleh rasa munajat. Jalan. Jalanlah. Maksudnya betul dalam kau buat kan. Betul lah. Cuma nak faham munajat tu bukan hanya supaya kau nyanyi-nyanyi macam tu kan. Bukan macam tu. Itu dululah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.